السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan usia kita sehingga ke hari ini. Yang mana dengan panjangnya usia kita hingga ke hari ini, pertamanya kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Dan yang keduanya, kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk kita bertemu pula dengan 10 hari di akhir Ramadan, yang mana waktu yang sangat istimewa di dalam bulan Ramadan berada di dalam 10 hari akhir Ramadan. Kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada tahun-tahun sebelum ni, mungkin ada sahabat-sahabat andai kita, ahli keluarga kita, yang mana mereka bersama dengan kita pada Ramadan sebelum ni. Tetapi pada Ramadan pada tahun ini, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang mereka. Allah jemput mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kita, Allah Subhanahu wa taala, dengan ihsan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih panjangkan usia kita dan kita dapat bertemu dengan satu bulan yang mana bulan keistimewaan, bulan yang sangat mulia, yang mana bulan Ramadan ini digelar sebagai penghulu bagi sekalian bulan. Dan bulan Ramadan ini merupakan bulan makbuliyat, bulan penerimaan doa-doa Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang tidak berlalunya satu waktu ataupun satu detik di dalam bulan Ramadan, melainkan ianya adalah detik-detik yang istimewa dan yang sangat berharga. Jadi beruntunglah bagi sesiapa yang dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan rugi bagi sesiapa yang tak dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di dalam 12 bulan yang ada di dalam bulan Islam, bermula dengan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, sehinggalah bulan yang terakhir di dalam bulan Islam, bulan yang mana yang ada keistimewaan yang tersendiri dan bulan yang begitu berharga adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Allah Subhanahu wa taala sebut secara khusus di dalam Al-Quran. Nak tunjuk betapa mulianya bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala sebut secara khusus, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan penurunan Quran. Allah sebut nama Ramadan secara khusus di dalam bulan Quran, di dalam Al-Quran, nak menunjukkan kepada kita betapa mulianya bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah janjikan keistimewaan bulan Ramadan ini, yang mana ianya terdapat hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa berkait rapatnya kemuliaan umat Nabi Muhammad dan kemuliaan bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan bulan Ramadan ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada umat Nabi Muhammad, siapa pun tak dapat kemuliaan, tak dapat dikurniakan oleh Allah bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan, kita sedia maklum, setiap satu amalan sunat akan Allah bagi ganjaran seumpama kita melakukan amalan fardu. Apabila kita melakukan amalan fardu pula, Allah Subhanahu wa taala akan lipat kali gandakan sebanyak 700,000 kali ganda amalan fardu yang kita lakukan. Kalau kita bersedekah,
Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran yang begitu istimewa. Setiap waktu di dalam bulan Ramadan adalah waktu yang mana doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Keistimewaan ni tuan-tuan tak dapat pada bulan-bulan yang lain dan tak dapat juga kepada umat-umat yang lain. Hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang Allah kurniakan keistimewaan bulan Ramadan ini. Nak tunjukkan kepada kita bahawa betapa sayang dan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan ini pula adanya 10 hari akhir Ramadan yang mana ia adalah saat yang lagi istimewa. Bulan Ramadan ni satu bulan yang istimewa dah. Saat-saat yang berlalu di dalam bulan Ramadan ini adalah saat-saat yang istimewa. Masa-masa yang berlalu di dalam bulan Ramadan adalah masa-masa yang berharga. Tetapi di dalam keistimewaan, di dalam nilainya masa tersebut, ada lagi istimewa atas keistimewaan, iaitu pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ni adalah saat-saat yang paling dinanti-nantikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum terdahulu. Dan apabila tibanya 10 akhir Ramadan, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akan meningkatkan lagi amal mereka, akan meningkatkan lagi ibadah mereka. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab sirah, apabila masuknya bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tingkatkan lagi ibadah Nabi. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tingkatkan sedekah Nabi. Dalam riwayat menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk saja bulan Ramadan, sifat dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan lebih dermawan di dalam bulan Ramadan, dan dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih laju lagi daripada hembusan angin yang berlalu. Yang tu bila masuk bulan Ramadan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan apabila masuk sahaja 10 akhir Ramadan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih meningkatkan lagi amal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja setakat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga mereka akan lebih tingkatkan amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan dimuliakan Allah, mari kita lihat sedikit, kita bermuzakarah sedikit bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat apabila masuknya 10 akhir Ramadan. Apakah perkara-perkara yang ditekankan kepada kita untuk kita lakukan di 10 akhir Ramadan? Hari ini kita lihat masyarakat kita, apabila masuknya 10 akhir Ramadan, apa yang akan terjadi? Masjid yang sepatutnya lebih bertambah lagi, tetapi masjid hari ini jadi berkurangan. Sepatutnya kalau kita lihat masjid daripada 10 awal dan juga 10 pertengahan, kalau satu masjid tu untuk solat tarawih akan ada 5 saf. Apabila masuknya 10 akhir Ramadan, dia boleh tambah lagi dalam 7 ataupun 8 saf ataupun sampai selebihnya. Tetapi hari ini kita lihat sedihnya umat Islam pada hari ini, apabila tibanya 10 akhir Ramadan, masjid makin berkurangan. Keadaan di masjid makin lengang, makin sunyi. Apabila berlakunya perkara ini kepada umat Islam pada hari ini, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama-ulama yang terdahulu, apabila masuknya 10 akhir Ramadan, mereka akan lebih tingkatkan amal ibadah mereka. Jadi kerana tu pada pagi yang mulia ini kita nak muzakarah sikit, apakah amalan-amalan dan perkara-perkara yang perlu kita lakukan di 10 akhir Ramadan ni. Fasa yang terakhir yang kita ada 10 akhir Ramadan ni adalah saat-saat yang berharga. Kerana apa? Kerana ia akan meninggalkan Ramadan, akan meninggalkan kita tak lama lagi. Hari ini kita berada pada 21 Ramadan. Ini bermakna lebih kurang 28 ataupun 29 hari lagi kita akan pergi, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Dan kita tak tahu lagi tahun depan adakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan ataupun tidak. Kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya
pertemukan kita lagi dengan bulan Ramadan yang pada akan datang, insya-Allah. Okey, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila masuknya 10 akhir Ramadan, maka apa kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha terhadap sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashru shaddan mi'zarahu wa ahya lailatu wa ayqadha ahlahu. Maksudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 hari di akhir Ramadan, baginda akan mengetatkan ikatan pinggangnya. Baginda menghidupkan malam harinya dan baginda akan membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah. Hadisnya sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa tekunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Nabi akan mengetatkan pinggang Nabi. Di situ ada beberapa pandangan para ulama. Ada sebahagian ulama mengatakan maksud hadis tersebut adalah Nabi tidak bersama dengan isteri Nabi sepanjang 10 akhir Ramadan kerana Nabi tumpukan pada ibadah. Dan ada pandangan ulama yang lain mengatakan mengetatkan pinggang Nabi ini bermaksud Nabi lebih tekun dan lebih lagi dalam beribadah kepada Allah di 10 akhir Ramadan. Menunjukkan betapa pentingnya 10 akhir Ramadan. Menunjukkan kepada kita bahawa betapa pentingnya, bukan sahaja 10 akhir Ramadan itu penting, bahkan pentingnya untuk kita menghidupkan di 10 akhir Ramadan di dalam bulan Ramadan. Kerana inilah saat-saat yang terakhir untuk kita nak kita nak tahu Allah nak menentukan sama ada puasa kita dan ibadah-ibadah kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah ataupun sebaliknya. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis ni, apa kata Imam Nawawi? Di dalam hadis di atas dijelaskan anjuran untuk memperbanyakkan ibadah pada 10 hari akhir Ramadan dan dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai bentuk ibadah. Yang mana ibadah yang boleh kita lakukan bukan solat sahaja. Ibadah, hari ini orang faham kalau nak hidupkan 10 akhir Ramadan dia mulai di masjid, hanya solat, tahajud dan sebagainya. Tak, tuan-tuan. Ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari akhir Ramadan bukan sahaja sekadar solat. Bahkan kita boleh mengaji Quran, kita boleh berdoa, kita boleh berzikir kepada Allah. Dan perkara penting yang diajarkan oleh Nabi, kita jangan lupa bersedekah. Perkara penting, jangan lupa bersedekah di 10 akhir Ramadan. Mungkin sebelum 10 akhir Ramadan ni, sebelum di dalam bulan Ramadan, daripada hari pertama hingga hari ke-20 di dalam bulan Ramadan, kita bersedekah. Tapi apabila masuknya di 10 akhir Ramadan, kita kena usaha untuk tingkatkan kuantiti sedekah kita. Mungkin sebelum-sebelum ni kita sedekah, kita buat dalam tabung masjid RM1 ataupun RM2 ataupun RM5. Apabila masuknya 10 akhir Ramadan, maka tingkatkanlah sedekah kita. Bubuh RM10 ke, RM20 ke di dalam tabung masjid. Kerana apa, tuan-tuan? Andai kata pada malam tu sedekah kita tu, sedekah jatuhnya malam Lailatul Qadar, cuba bayangkan kita punya sedekah tu diganjari dengan 1000 tahun ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan bagi ganjaran yang besar kepada kita di sebalik sedekah kita tu, jika waktu tu ditakdirkan Allah berlakunya malam Lailatul Qadar. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan bahawa pada hadis di atas terdapat keterangan untuk sentiasa bersemangat dan istiqamah dalam beribadah pada 10 malam akhir di dalam bulan Ramadan. Hal ini merupakan isyarat untuk mengakhiri sesuatu dengan baik. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, hadis di atas ni menceritakan kepada kita bahawa bagaimana kita nak lebih bersemangat dan tingkatkan lagi ibadah kita untuk di dalam bulan 10 akhir Ramadan ni. Kerana apa? Kerana amalan ini akan menjadi satu amalan istiqamah untuk kita apabila keluarnya kita di dalam bulan Ramadan. Kerana
apabila berakhirnya Ramadan untuk diri kita dengan pengakhiran yang baik insya-Allah. Dalam satu hadis lagi, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga pernah meriwayatkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi 'ashri wa akhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan, melebihi ibadah baginda pada hari-hari sebelumnya. Nak menunjuk, macam tadi saya katakan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 akhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lebih bersungguh-sungguh sebelum daripada 10 akhir Ramadan. Bulan Ramadan tu Nabi dah bersungguh-sungguh, tapi apabila masuk sahaja 10 akhir Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lebih tingkatkan kesungguhan Nabi dalam beribadah. Dan dalam satu riwayat, Sufyan Ats-Tsauri telah berkata, apabila masuknya 10 akhir Ramadan, aku lebih suka untuk melakukan tahajud pada waktu malam dan bersungguh-sungguh melakukannya. Sufyan Ats-Tsauri juga akan mengejutkan ahli keluarganya untuk mendirikan solat seandainya mereka mampu melakukannya. Ini adalah satu sunnah, tuan-tuan. Sunnah yang mungkin kita terlepas pandang ataupun mungkin kita tak ambil berat. Sunnah yang ini, apa sunnah dia? Di dalam bulan Ramadan, kita mengejutkan ahli keluarga kita untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lelaki, apabila 10 akhir Ramadan, kita disunatkan beriktikaf. Kita ada iktikaf dalam masjid. Tetapi bagaimana dengan ahli-ahli keluarga kita, anak-anak dan isteri kita di rumah? Jadi menjadi satu sunnah. Apabila Nabi SAW, tadi kita baca hadis, apabila Nabi SAW masuk saja 10 akhir Ramadan, bukan Nabi saja yang ibadah. Bahkan Nabi SAW akan kejut ahli-ahli keluarga kita juga untuk turut beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita kena azam untuk kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat tak pernah, bahasa dia tak pernah miss. Apabila setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi bangun untuk tunaikan ibadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri pada Allah, untuk berqiyam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bangun, bukan buat qiyamul lail, bukan beribadah seorang diri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kejutkan ahli keluarga baginda untuk turut beribadah. Kita lelaki beribadah di masjid, anak isteri kita akan beribadah di rumah. Maka barulah wujudnya suasana agama di antara masjid dan juga rumah. Di masjid wujud suasana agama, di rumah juga wujud suasana agama, suasana ibadah. Maka di situ akan menarik rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah perkara-perkara yang telah dianjurkan kepada kita umat Islam untuk kita melakukan di sepanjang 10 akhir Ramadan? Antara perkara-perkara yang telah ulama susunkan kepada kita, antara perkara-perkara yang telah ulama sarankan kepada kita untuk melakukan di 10 akhir Ramadan, di saat-saat akhir bulan Ramadan ni adalah, yang pertama, perbanyakkan melakukan qiyamul lail. Dalam satu riwayat telah disebutkan bahawa man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat qiyam bersama imam sehingga selesai, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran qiyam sepanjang malam. Kita qiyam, tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan atas kelemahan iman yang ada pada kita, atas kelemahan diri kita, kita tidak dapat nak habiskan juga qiyam sepanjang malam di dalam bulan-bulan Ramadan. Maksudnya, apabila sesuatu masjid, alhamdulillah, setiap masjid tahun ni, alhamdulillah, tahun ni kita diberi ganjaran oleh Allah, kita diberi keistimewaan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi di negeri kita Pulau Pinang dapat melakukan ibadah-ibadah seperti biasa di dalam bulan Ramadan.
Solat tarawih kita boleh melakukan 20 rakaat tanpa sebarang had. Begitu juga kuliah subuh, tazkirah Ramadan, dan begitu juga qiyamul lail kita dapat lakukan. Kalau kita lihat 2 tahun sudah, kuliah subuh tak boleh lakukan. Qiyamul lail pun tak boleh kita lakukan berjemaah di masjid. Kalau kita tengok pula tahun sudah alhamdulillah boleh lakukan qiyamul lail di masjid, tetapi ada had dia. Kita diberi had lebih kurang setengah jam hingga 45 minit sebelum subuh sahaja kita boleh melakukan ibadah qiyamul lail berjemaah di masjid. Tetapi tahun ni alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala telah bagi kesempatan kepada kita untuk kita dapat menikmati bulan Ramadan ini seperti sedia kala. Ibadahnya kita dapat buat secara berjemaah tanpa sekatan dan had. Qiyamul lail juga kita boleh buat ikut suka hati mana-mana masjid yang nak buat berapa pun. Dan alhamdulillah kebanyakan masjid di Pulau Pinang telah menggunakan dan memanfaatkan ruang dan peluang ini sebaik mungkin. Banyak masjid-masjid yang telah buat qiyamul lail. Maka kita gunakanlah peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri ini dengan sebaik mungkin. Ya, walaupun kita tak dapat menghabiskan, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, lepas solat tarawih, mereka ni akan tidur sebentar saja. Mereka ni akan tidur sebentar saja. Untuk apa? Untuk sekali lagi nak bertahajud. Sebab untuk kita nak bertahajud, syaratnya kita kena tidur sebentar selepas solat fardu isyak. Jadi mereka ni akan tidur sebentar. Bukan kata Nabi dan sahabat saja, para ulama-ulama terdahulu pun sama. Selepas isyak, selepas solat tarawih, mereka akan tidur sebentar. Kemudian mereka akan bangun dan mereka akan habiskan sepanjang malam mereka untuk bersolat, untuk mengaji Quran, untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat anggaran lah. Anggaran mereka akan mula solat lebih kurang dalam pukul 12. Ni anggaran. Lebih kurang dalam pukul 12 sehingga subuh. Maksudnya sepanjang malam akan digunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Tapi hari ni asbab kelemahan iman kita, asbab kelemahan diri kita tak dapat nak melakukan perkara tersebut. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang dapat melakukan perkara tersebut. Alhamdulillah, sangat-sangat bagus. Tetapi di kalangan kita, kebanyakannya kita akan mulakan qiyam, kita akan mula bangun untuk beribadah bermula lebih kurang pada pukul 4 pagi, 3 pagi, 3.30 pagi. Maksudnya 1/3 ataupun 2/3 daripada malam. Itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ikutkan daripada hadis yang disebutkan di sini, barang siapa yang solat qiyam bersama imam secara berjemaah hingga selesai sahaja imam qiyam, maka dia akan dapat ganjaran seumpama dia berqiyam mulai sepanjang malam. Ini kelebihan dia. Kita solat berjemaah di masjid, pertama apa yang kita dapat? Kita dapat bersemangat dan lebih mudah untuk solat. Dan yang kedua, apa lagi kita dapat? Jika kita ikut berjemaah solat qiyam sehingga selesai saja imam qiyam, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran kepada kita seumpama kita beribadah sepenuh malam. Walaupun kita tak beribadah sepenuh malam, tetapi Allah akan beri ganjaran umpama kita beribadah sepenuh malam. Dan yang kedua, perkara yang dianjurkan oleh Islam, yang disusun oleh ulama untuk kita perbanyakkan di 10 akhir Ramadan, di saat akhir-akhir Ramadan ni. Yang kedua apa dia? Memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti kita sedia maklum, keberkatan Al-Quran dan keberkatan bulan Ramadan ini, antara berkatnya bulan Ramadan ini adalah sebab Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Apabila Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, itulah yang menjadikan Ramadan ini bertambah berkat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nak berkatkan Ramadan ini, Allah telah turunkan Al-Quran kepada Nabi. Allah berkuasa untuk turunkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan dan dikurniakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, rugilah bagi kita kalau kita tidak menggunakan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Mungkin selain daripada bulan Ramadan kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan urusan, tetapi gunakanlah bulan Ramadan ini sebagai langkah kita untuk lebih mendekatkan diri kita dengan Al-Quran.
Kerana mulianya bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, bukan sahaja bulan Ramadan, umat Nabi SAW ini juga dimuliakan oleh Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi SAW dan juga umat ini. Jadi di kesempatan 10 akhir Ramadan, kalau sebelum-sebelum ni kita teralpa, terleka dengan Al-Quran, kita tak baca Al-Quran, jadikanlah ruang waktu yang masih berbaki di 10 hari akhir Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kalau sebelum-sebelum ni kita baca Al-Quran dah, pertingkatkan bacaan Al-Quran kita pada 10 akhir Ramadan. Kerana bacaan yang kita alunkan di dalam bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita lafazkan, bukan sahaja kita mendapat ganjaran daripada Allah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat kali gandakan pahala yang diberikan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud bulan Al-Quran yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah. Inilah Al-Quran. Al-Quran ini yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita bukan sahaja untuk bahan bacaan kita, tetapi di sebalik Al-Quran itu terkandungnya, tersembunyinya 1001 hikmah dan kebaikan. Kalau kita dalam keadaan keresahan, membaca Al-Quran akan menghilangkan keresahan kita. Jika kita dalam keadaan kesakitan, dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan kesakitan kita. Jika kita ada masalah, dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah kita. Jika kita ada sesuatu kemusykilan, Al-Quran akan menjawab kemusykilan kita. Selagi mana seseorang itu dia berpegang teguh dengan Al-Quran, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, yakin dan yakinlah bahawa dia tidak akan sesat buat selama-lamanya. Al-Quran menjadi petunjuk kepada kita. Betapa penting dan mulianya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, bukan sahaja petunjuk. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, hari-hari dia kena baca Quran. Kalau dia tak baca Quran, dia akan gelisah. Maka dengan ini Al-Quran akan menjadi peneman kepada dia di dalam kubur, dan Al-Quran akan menjadi syafaat kepada dia di dalam hari akhirat nanti, yang mana Al-Quran akan selamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya kita membaca Al-Quran. Seterusnya, perkara yang ketiga yang perlu kita lakukan di 10 akhir Ramadan ini adalah perbanyakkan bersedekah. Perbanyakkan bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dan kemuncak sifat pemurahnya baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihissalam bertemu dengan baginda, adapun Jibril alaihissalam menemuinya pada setiap malam di dalam bulan Ramadan dan saling bertadarus Al-Quran dengan baginda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah dalam hal kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Lebih pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan lebih daripada angin tiup kencang. Kita tengok macam mana angin tiup kencang. Hari ni kalau main dengan satu angin kencang, kita tak mampu nak selamatkan barang kita. Baru-baru ni Allah Subhanahu Wa Taala uji ada sebahagian peniaga di kawasan Kedah. Mungkin tuan-tuan pun tahu, lebih kurang 2-3 hari sudah tak silap saya, Allah uji mereka. Ada angin kencang mai di tempat bazar Ramadan mereka. Kesian. Habis bumbung melayang, meja melayang, kuih-kuih mau jatuh, dan ada kedai makan yang orang dah masuk untuk buka puasa. Apabila mai saja angin kencang, orang takut, orang lari balik. Dan peniaga kedai tu kata dia kerugian untuk hari tu sahaja lebih kurang RM10,000.
kerugian dia untuk hari itu saja lebih kurang RM10,000 sebab orang tak berani nak buka puasa di kedai dia. Sedangkan persiapan makanan semua dah buat. Apabila datangnya angin kencang di mana tempat pun, tidak ada seorang manusia yang bijak pandai pun yang mampu menghalang angin tersebut. Nak kata apa? Betapa laju, betapa cepat dan betapa dahsyatnya angin kencang kalau datang kepada kita. Tetapi cepatnya angin kencang, lajunya angin kencang tu, laju dan cepat lagi Nabi SAW akan bersedekah di dalam bulan Ramadan. Lebih daripada angin kencang yang berlalu, Nabi akan bersifat pemurah dan bersedekah di dalam bulan Ramadan. Oleh itu, apabila kita datangnya bulan Ramadan, antara sunnah Nabi SAW lagi adalah kita bersedekah dan mempertingkatkan sedekah kita dalam bulan Ramadan. Itu antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan dalam hadis yang lain disebutkan mengenai sedekah ni juga. Apabila ditanya Nabi SAW, puasa apakah yang terbaik selepas Ramadan? Jawab Nabi SAW, puasa di bulan Sya'ban, yang ini untuk mengagungkan Ramadan. Ditanya pula, sedekah apakah yang lebih afdal? Maka Nabi SAW menjawab, sedekah di dalam bulan Ramadan. Afdalnya Nabi SAW, bila sahabat tanya kepada Nabi, puasa selain daripada puasa Ramadan, Nabi SAW kata, puasa di bulan Sya'ban. Dan bila sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa ada sedekah yang paling afdal? Sedekah apa yang kami nak buat yang paling afdal? Maka Nabi SAW beritahu, sedekah di dalam bulan Ramadan. Sedekah di dalam bulan Ramadan ni adalah sedekah yang paling afdal. Dan sedekah ni, ada banyak benda yang boleh kita bersedekah. Mungkin kita boleh bersedekah di dalam tabung masjid. Setiap masjid-masjid di negara kita ni, apabila masuknya bulan Ramadan, masjid akan diimarahkan dengan aktiviti-aktiviti seperti buka puasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, sahur dan sebagainya. Maka kita ringankan tangan kita untuk bersedekah di dalam tabung masjid, supaya sedekah kita itu dapat meringankan beban masjid-masjid. Sedekah kita yang kita salurkan itu dapat melancarkan lagi aktiviti masjid. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dengan asbab kita sedekah tersebut, aktiviti-aktiviti di masjid dapat dijalankan dengan baik. Aktiviti-aktiviti pengibarahan masjid dalam bulan Ramadan dapat dilancarkan dan dapat dipenuhi dengan baik dengan asbab kita sedekah. Macam mana ganjaran yang Allah SWT nak bagi kepada kita? Walaupun RM1 itu dikira sedekah, walaupun RM5 itu dikira sedekah. Jika Allah bagi rezeki yang lebih kepada kita, kita bubuhlah lebih dalam tabung masjid. Jika kita tak ada rezeki yang lebih, ada sikit, kita bubuh juga sedikit. Jangan kita tak bubuh. Kita selalu akan kena tipu dengan iblis, akan kena tipu dengan syaitan. Bila kita untuk bersedekah ni, antara part-part yang kita akan ditipu oleh syaitan, apa akan syaitan akan tipu kita? Kita nak sedekah RM1, malulah. Orang lain bubuh RM10, orang lain bubuh RM50, orang lain bubuh RM5. Dan sekali kita tak sedekah. Bila kita tak sedekah, kita dah rugi dah. Walaupun RM1 juga dikira oleh Allah SWT. Allah ni sifat Allah ni maha pemurah dan Allah maha penyayang. Dan penyayangnya Allah SWT, Allah akan cari ruang apa pun, walaupun kebaikan yang kita buat sebesar zarah sekalipun, Allah akan cari dan Allah akan ganjari kita dengan pahala yang besar. Walaupun kebaikan yang kita buat sebesar zarah, pahala yang Allah nak bagi bukan sebesar zarah. Allah akan bagi pahala yang sangat-sangat besar. Dan kebaikan tu pula kita buat dalam bulan Ramadan. Contohnya kita bersedekah pula dalam bulan Ramadan, walaupun kita buat RM1, tetapi ganjaran yang Allah SWT bagi kepada kita adalah ganjaran yang sangat besar di sisi Allah SWT. Jadi apabila tibanya bulan Ramadan, terutamanya di 10 akhir Ramadan ini, kita rajinkan tangan kita, ringankan tangan kita untuk bersedekah, dan cuba kita usaha untuk tingkatkan sedekah kita daripada sebelum-sebelum ini. Dan perkara yang keempat adalah menjamu orang yang berbuka puasa. Menjamu orang yang berbuka puasa, apa kata Nabi SAW? Jaminan Nabi SAW kepada orang yang menjamu orang berbuka puasa.
Kata Nabi, siapa yang menyediakan makanan berbuka puasa buat orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis ni mungkin hadis yang famous, yang selalu kita dengar. Tetapi adakah kita mengamalkan hadis tersebut? Itu persoalannya. Bila kita beri makan kepada orang yang berbuka puasa, tuan-tuan, ganjaran dia, kita akan dapat pahala macam mana orang itu dapat pahala, tanpa Allah mengurangkan sedikit pun pahala. Katalah hari ini kita infakkan di Masjid Kepurawa untuk orang berbuka puasa, dan orang pun berbuka puasa. Dan di kalangan seorang-seorang tu, mungkin ada seorang ni yang dia berpuasa, dia sangat-sangat menjaga adab berpuasa. Dia rajin beribadah, dia jaga mata dia, jaga mulut dia, jaga telinga dia. Dia menunaikan sepenuhnya hak bulan Ramadan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Tuan-tuan bayangkan, kalau ada seorang pun sudah, kita akan dapat seluruh pahala yang mana ada dekat dia. Semua pahala kita juga akan dapat dengan kita memberi orang makan berbuka puasa. Mungkin kita dengan sebab kelemahan kita tak dapat nak tunaikan hak-hak berpuasa dengan sempurna. Tak dapat nak menunaikan hak-hak Ramadan dengan sempurna. Kita berpuasa, tetapi kita mengumpat orang. Kita berpuasa, kita cakap bohong. Kita berpuasa, kita lihat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kita berpuasa, kita dengar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kita berpuasa, kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka pahala puasa kita mungkin berkurangan. Tetapi dengan sebab kita memberi makan kepada orang berbuka puasa, dalam 100 orang yang berbuka puasa tu ada seorang yang dia dapat pahala solid, pahala sempurna daripada Allah. Pahala dia juga akan dapat kepada kita kerana kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Inilah kelebihan memberi makan kepada orang berbuka puasa. Jadi tuan-tuan, di kesempatan akhir-akhir Ramadan ni, cubalah kita usaha untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Usahalah apa-apa sahaja yang kita mampu. Sebahagian orang, dia tak mampu untuk nak bagi makan kepada orang berbuka puasa. Mungkin tempat tu kos untuk berbuka puasa agak tinggi dan dia tak mampu. Jangan kita tak bagi terus. Bila kita tak mampu untuk melakukan perkara yang besar dalam agama, jangan kita tinggalkan terus perkara tu. Lakukan walaupun sedikit, insya-Allah Allah akan terima. Apa cara dia? Mungkin kita boleh beli kuih muih dan diberikan kepada masjid untuk jamuan berbuka puasa. Mungkin juga kita boleh beli buah-buahan dan bagi kepada masjid untuk berbuka puasa. Mungkin kita boleh beli air mineral ke ataupun air-air apa dan bagi kepada masjid untuk berbuka puasa. Benda ni pun Allah Subhanahu Wa Taala akan terima dan Allah akan bagi ganjaran sama seperti mana kita bagi orang berbuka puasa secara sempurna. Allah ni bukan sifat dia macam manusia. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kalau bagi, Allah akan bagi terus semua sempurna. Kita bagi makan orang berbuka puasa sebagai contohnya. Kita bagi 1 botol air mineral water untuk semua orang. Kos mineral water tu hanya 5 kupang ataupun RM1 sahaja sebagai contoh untuk 1 botol. Dan semua orang dapat. Dan ada orang lain pula, dia bagi makanan nasi dan lauk untuk berbuka puasa. Adakah orang yang bagi makanan tu akan dapat pahala banyak dan orang yang bagi air mineral tu akan dapat pahala sikit? Tak, tuan-tuan. Allah akan bagi pahala sama seperti mana kita bagi orang bagi air mineral dan juga orang yang bagi nasi, sama saja. Pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita. Jadi kalau kita tak mampu, bagi walaupun sedikit untuk kita perolehi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita ada rezeki lebih, janganlah kita bagi air mineral sahaja, janganlah kita bagi buah sahaja. Bagilah makanan-makanan yang sedap. Macam mana kita makan, macam tu juga kita bagi dekat orang makan. Macam mana kita berkeinginan untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang lazat, makanan-makanan yang sedap, macam tu juga kita usahakan untuk kelazatan makanan tersebut diberikan kepada orang-orang yang berbuka puasa di masjid. Dan perkara yang kelima yang perlu kita buat di dalam bulan Ramadan, di pengakhiran Ramadan, perkara yang terakhir yang akan kita muzakarahkan pada pagi ini adalah i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf di dalam masjid ni, tuan-tuan, adalah amalan sunnah Nabi yang tidak pernah Nabi tinggalkan sewaktu hayat Nabi.
Bukan kata tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum juga tidak pernah tinggalkan semasa hayat baginda. Apabila tiba sahaja 10 hari akhir Ramadan, Nabi akan beriktikaf dan beribadah di dalam masjid di dalam bulan Ramadan. Jadi itu juga antara perkara-perkara sunnah yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Apa yang kita muzakarahkan 5 perkara ni, bukan perkara ini perkara yang baru dibuat-buat ataupun perkara yang ulama susun secara sengaja. Tak, tuan-tuan. Kelima-lima perkara yang tadi kita muzakarahkan adalah perkara-perkara sunnah yang Nabi SAW buat dalam bulan Ramadan. Dan bila kata sunnah, apa yang perlu kita buat sebagai umat Islam? Kita kena cuba untuk ikuti, kita kena cuba untuk jejaki, sebab kita adalah umat Nabi SAW. Dan Nabi SAW akan sentiasa i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Dan i'tikafnya Nabi SAW di 10 akhir Ramadan, dengan asbab i'tikafnya Nabi SAW di 10 akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan Lailatul Qadar kepada Nabi SAW. Dan untuk kita mencari Lailatul Qadar ini juga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena lazimi diri untuk beriktikaf dalam masjid. Bila kita lazimi diri untuk beriktikaf dalam masjid, dan iktikafnya kita bukan sekadar iktikaf, dan kita hiasi iktikaf itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita dengan malam Lailatul Qadar. Sebab apa, tuan-tuan? Lailatul Qadar yang Allah nak bagi kepada seseorang ni, dia bukan Allah bagi secara rawak. Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan kepada seseorang ini Lailatul Qadar. Allah akan lihat betapa kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Betapa kita bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini. Allah akan lihat dan akan nilai untuk Allah kurniakan Lailatul Qadar kepada kita. Kalau bulan Ramadan pun kita sambil lewat, bulan Ramadan pun kita hanya sekadar berpuasa pada siang hari, habis itu pada malam kita tarawih, dan selain itu kita tak buat apa dah, kita tak mengaji Quran, kita tak bersedekah, kita tak tingkatkan amal-amal ibadah kita, amalan-amalan sunat kita, maka dikuatiri untuk sukar kita mendapat Lailatul Qadar. Oleh yang demikian, tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khulasah kesimpulan apa yang kita muzakarahkan pada pagi yang mulia ini, apa perkara-perkara sunnah yang perlu kita lakukan di 10 akhir Ramadan yang masih berbaki ini. Yang pertamanya, kita melakukan qiyamul lail, dan yang keduanya, kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, dan yang ketiga, kita memperbanyakkan bersedekah. Keempat, kita memperbanyakkan menjamu orang untuk berbuka puasa, dan yang terakhir, kita usaha untuk beriktikaf di 10 akhir Ramadan setiap hari di dalam masjid, dan berusaha juga untuk hiasi iktikaf kita ini dengan beribadah, dengan tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima puasa Ramadan kita pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan pada tahun ini buat diri kita Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini. Berusahalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah untuk meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, kerana kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Adakah kita akan bertemu? Ramadan akan datang. Ramadan setiap tahun dia akan datang, dia akan berlalu pergi. Dia akan datang, dia akan berlalu pergi. Yang menjadi persoalannya, adakah kita akan bertemu dengan Ramadan lagi? Yang menjadi persoalannya, adakah kita akan dapat memanfaatkan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang lagi? Jadi sementara usia yang Allah bagi, sementara masa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, manfaatkanlah baki-baki yang berada di dalam bulan Ramadan ini. Perbanyakkanlah perkara-perkara yang kita muzakarahkan tadi. Ambillah sebanyak mungkin, buatlah sebanyak mungkin amalan-amalan sunat ini, kerana amalan-amalan ini akan kita nampak hasilnya di akhirat nanti, yang mana hasilnya adalah hasil yang sangat-sangat lumayan di akhirat nanti, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada diri saya yang bercakap ini untuk amalkan dan faham apa yang kita muzakarahkan pada pagi ini, dan beri hidayah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah untuk faham dan amalkan apa yang kita muzakarahkan pada pagi ini, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala
Apa yang salah dan silap daripada kelemahan diri saya, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa a'tiq riqabana minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. ربنا تقبل منا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.